Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama kami dalam rancangan Quran di Qalbi, sebuah rancangan talk show terbitan Tim Selangor. Dan seperti biasa, setiap minggu kita akan bersama dengan panel tetap kita, Abang Ultimate. Dan hari ini kita ada tetamu istimewa, La Ahmad. Assalamualaikum. Siapa tidak kenal, anda boleh Google, kerana kalau saya nak ceritakan nanti panjang dan habis masa kita untuk kita ceritakan lebih penting pada kali ini tentang satu surah yang telah kita simpan untuk anda. Quran di Qalbi satu rancangan yang kita cuba jalankan sepanjang Ramadan ni, dan kita nak bawa sama-sama anda bersama dengan kami untuk kita bawa Quran tu masuk ke dalam hati kita. Sebab Ramadan ni bulan kita baca Quran, bertilawah, bertadarus, tapi kita nak pastikan sama-sama kita rutinkan juga membawa Al-Quran itu lebih daripada sekadar kerongkong kita. Dia sentuh hati kita, dia buat kita terkesan dan mendapat impak kehadiran Quran itu dalam kehidupan kita, insya-Allah. Hari ini kita bersama dengan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Dan surah Al-Ma'un ini ada macam-macam pandangan dia diturun bila, tapi ada yang cakap dia full di Mekah, dan antara surah yang awal turun pada Nabi. Ada yang cakap separuh di Madinah, separuh di Mekah, sebab separuh kedua tu cerita tentang orang yang solat, dan solat tu hanya selepas Isra Mi'raj. Tapi mesej yang sama, iaitu menceritakan tentang kebobrokan sikap manusia, menzalimi dan menyiksa, menyakiti orang. Dan dalam ayat pertama sebenarnya melambangkan apa yang kita sebut tadi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dan dalam tafsir menceritakan ini adalah sikap-sikap orang musyrikin Quraisy apabila mereka bertemu dengan orang-orang yatim. Anak yatim ni very vulnerable kan. Kalau orang dewasa dizalimi, dia tak vulnerable seperti anak yatim kan. Orang dewasa mungkin dia boleh menghalang, melawan, dia boleh lari. Tapi anak yatim, seorang kanak-kanak kecil yang tidak ada pembela, dan mereka inilah yang dimaksudkan oleh ayat tadi, yad'ul yatim. Orang musyrikin Makkah ini mereka memperkecilkan dan menghalau anak-anak yatim. Satu sikap yang dahsyat. Okay? Maka ada tema-tema charity, ada tema kebajikan yang akan kita sampaikan pada hari ini, insya-Allah. So terus kepada soalan kita, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah engkau lihat mereka yang mendustakan ad-din? Ad-din ni kalau ikut tafsiran boleh jadi agama, boleh jadi akhirat kan? So macam mana ultimate melihat kan? Macam mana faktor ad-din, faktor akhirat, faktor keimanan kita ni boleh menentukan baik buruk kita? Macam mana tu boleh berlaku? Saya tak boleh cerita pasal orang lain lah, tapi bila saya tengok balik zaman silam saya daripada kecil sampailah semalam kan, dan saya tengok kesilapan atau kepincangan tingkah laku, kepincangan amal saya, dia memang sama dengan bila iman saya naik turun. Sebab iman kita bukan macam katakan 7/10, dia akan naik turun. Ada kadang-kadang dia turun, dan bila saya turun tu, bila saya tengok tempoh pada menjaga masa turun tu, ada masa-masa yang saya kadang-kadang menyakiti hati orang tersayang. Ataupun saya semayang tu memang confirm kurang khusyuk kan. Tapi kadang-kadang bila naik tu alhamdulillah lah kan. Jadi saya rasa dia memang ada tahap keimanan kita tu mempengaruhi tingkah laku kita seharian. Dan saya tengok dia macam antara yang penting adalah satu disclaimer awal-awal lagi Allah letak dalam awal surah ni kan, adalah macam mana Allah cuba tarik perhatian kita untuk faham yang agama ni dia punya keyword dia adalah kamu kena jadi baik dan buat baik pada orang lain. Sebab Allah tak hadkan iman, dia sebut saya iman ni dalam hati dia biasa kan. So Allah bawa satu dimensi, orang kafir menyakiti anak yatim kan. So maksudnya iman kita sepatutnya bukan semata-mata menyebabkan kita solat, tapi juga menjaga hak orang lain, jaga hak yatim kan. Itu satu sudut yang saya akan panjangkan soalan pada abang kita lah. So tentang solat kan. Sebab part 1 dia cerita pasal orang musyrikin. So orang yang musyrik, orang yang tidak trust kepada akhirat, orang yang tak ada kepercayaan tentang konsekuen kepada kejahatan yang dibuat pada muka bumi ni, dia akan menyebabkan dia jadi tak baik, jadi jahat. Tapi
part 2 surah ni. Part 2 surah ni pelik sikit. Kenapa Allah bermula dengan fawailul lil musallin? Celaka ataupun sia-sialah orang yang bersolat. Dan di ujung itu Allah bawa kepada satu statement yang sama dengan yang pertama, wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang ini menghalang bantuan kepada orang yang memerlukan. So macam mana sebenarnya kita as Muslim, ni dari sudut pengalaman Abang Ahmad sendiri dah melihat realiti ibadah kita ni terhubung dengan benda itu. Ibadah kita macam mana terhubung dengan kebajikan kita tu. Masya Allah. Macam pertama sekali macam Ahmad cakap juga lah tadi, kita yang tu amalan kita tu, harian kita solat tu, macam bagi saya ni dia set alignment kita lah dalam harian kita. Kadang-kadang ada naik, kadang-kadang ada turun. Bukan nak kata kita ni perfect dah, hijrah bagus nombor 1 tak. Sebab tu kita kena sentiasa dengar majlis ilmu, semua dengar, kena sentiasa hadir, kena sentiasa dengar, supaya kadang-kadang yang dah tua pun nak kena remind balik. Dah tahu dah pernah dengar dah kisah-kisah Nabi tu, tapi kadang-kadang dah masuk tapi kadang lupa balik, buat balik perkara lama balik. Kadang nak kena dengar balik, kena hiaskan kita punya hati, amalan kita tu balik kan. Jadi macam mana soalan tadi? Soalan tadi ibadah ni macam mana dia boleh efek kita punya kebaikan tu? Kebaikan kita pada orang, buat baik pada orang, macam mana dia boleh efek amalan kita, amalan solat, apa saja amalan-amalan personal. Macam solat tu bagi saya yang tu lah alignment yang akan lockkan balik. Macam mana kita, kalau kita luangkan masa untuk Allah akan bagi lebih kat kita. Walaupun benda tu kita kena beriman pada macam mana, nak kata macam selalu saya bincang ni, saya selalu cakap dengan anak-anak saya. Kita solat ni bukan kerana abah, bukan kerana solat kerana mak awak ke apa atau orang lain. Kita solat kerana Allah Ta'ala. So tak payah orang nampak apa, orang nampak ke orang tak nampak. You have to do it sentiasa, selalu, constantly. Sampai tua, sampai tak ada. Jadi yang tu dia satu ibadah kita yang mengikatkan kita balik lah bagi saya dengan pencipta kita. Macam hubungan kita tu bagi dia rapat balik. Kadang-kadang bila dah tak rapat tu yang kadang-kadang amal kebajikan kita tu jadi sedikit ada sengit-bengit kan, yang kadang-kadang bila nak sedekah tu nak lebih, kadang-kadang tak pernah sedekah pula. Tapi yang diajarkan dalam Islam tu mungkin dia kena constant walaupun sikit. Jadi bila kita solat pun, walaupun solat, lepas tu jadi kita buat kerja lain. Jadi lepas ni kita make time untuk solat, pergi solat balik. Lepas tu jadi buat kerja balik. So yang tu rasanya dia sangat mengisi jiwa hati kita ni, supaya dalam amalan kita pun akan reflect sekali. Macam mana bila time kita buat kerja pun kita perlu ingat dan zikir sentiasa kepada Allah. Tapi kerja apa pun kita buat, tapi nanti kita akan ingat, sekejap aku tak solat lagi, dah nak hujung waktu dah, lambat. Kita kena ada sentiasa nak pergi balik ke situ. Checkpoint alignment balik tu, nak perbetulkan balik kan. Adakah keyword dia mindset ataupun tautan hati kita dengan Allah? Sebab tadi Abang sebut dia macam align balik kita kan. So bila kita sibuk dengan kerja kita semua, dan bila alignment tak betul, kita akan tidak tulus ataupun tak mempunyai hala tuju yang betul bila kita nak buat satu kerja kan. Macam mindset tu betul. Macam bagi saya alignment mindset dengan hati juga kena align juga yang tu. Kadang-kadang mind kita terlebih pandai kan. Kita nak buat terlebih pandai, hati tak ada rasa pun. Ibadah tu kadang tu nak kena bagi align tu. Macam niat nak solat tu pun kadang-kadang saya tengok balik, kita kena sebut betul-betul bila nak solat, nak angkat takbir tu kan, kita kena angkat takbir tu, kena baca niat tu waktu takbir tu serentak, simultaneously tau, bukannya sebelum atau selepas. Allahu Akbar usolli fardhu maghribi, bukan usolli fardhu maghribi salah rakaat. Allah, dia kena dalam Allahu Akbar tu. Maknanya bagi saya yang tu satu training yang sangat best untuk hati sebenarnya. Tak ramai kadang-kadang kita tak ditrain untuk buat dua benda serentak, tapi yang niat ni saya suka sebab dia train hati kita nak macam ni. Allah, kita sebut Allahu Akbar, tapi dalam ni niat usolli fardhu maghribi, dalam tu Allahu Akbar. Betul tu sebenarnya dia set awal-awal lagi dah start. Mulut tu mulut, otak, sebut lain, tangan. Sebenarnya sangat dah disuruh buat dari kecil lagi.
Yang tu yang sebenarnya training yang sangat best lah, yang sangat bagus. Saya rasa dia membantu kita untuk linkkan kehidupan kita dengan akhirat tu kan. Ya. So salah satu cara Allah latih kita. Menarik, saya pun start jumpa pelajaran yang menarik macam tu. Ultimate, Yes. kebajikan ni kira ataupun charity ni tak jauh daripada rutin ultimate lah kan. So mungkin nak bertanya kerana surah ni dia macam memberikan isyarat bahawa beragama, beriman kena dilanjutkan dengan beramal, berkebajikan, beraktivisme kan. So macam mana kebajikan tu memberi efek pada diri ultimate sendiri? Dia selalu mengingat untuk saya tu dia ada dua benda lah. Dia selalu mengingatkan yang rezeki saya sendiri, dan saya ingatkan macam memang kita ni manusia ni kita suka membandingkan diri kita dengan orang yang lebih baik kan. Kita bandingkan kita dengan ustaz-ustaz kita bandingkan diri kita dengan Rasulullah SAW kan. Dari segi duniawi pula kita bandingkan, ada orang bandingkan orang yang lebih ramai anak, orang yang lebih ramai duit, orang yang lebih banyak rupa paras dia kan. Tapi kita kena bandingkan dengan orang yang kurang daripada kita pun kan. Jadi bila kita beramal ni, kita ingatkan okey, memang ada banyak orang ni dia lagi banyak dari kita, tapi ada ramai orang yang lagi kurang daripada kita kan. Saya rasa kalau kita cari kalau kita gunakan internet tu, kita ada satu website ni, kalau kita masukkan gaji kita boleh tengok kat mana kita dalam dunia ni, berapa ramai orang yang gajinya jauh lebih kurang daripada kita boleh nampak. Jadi ni satu peringatan lah kan. Dan kalau kita tengok balik dari segi agama kita ni, salah satu rukun Islam tu ialah berzakat. Dah ada kat situ dah. Surah ni pun ada cerita. Jadi mungkin surah ni dimulakan sebabkan budaya tidak menolong orang yang kurang nasib baik, iaitu anak yatim. Tu budaya pada masa tu. Masa kurang budaya dia lah sendiri mau ingat bro kan. So dia nak ubah benda tu sebab kita tahu banyak benda yang terkandung dalam ajaran agama Islam ni bukan saja untuk menangani isu pada zaman sekarang ni, pada zaman Rasulullah juga kan. Sebab cerita pasal Quraisy ni, kalau nak cerita budaya diorang yang agak brutal tu banyak kan, banyak dia nak cerita ni. Dia tak jaga anak yatim, dia tak kebajikan wanita atau kebajikan anak bayi wanita, macam-macam lah diorang ni kan, dengan macam-macam diorang ni kan. Jadi nampak kat situ kan. Jadi sebab tu benda-benda macam ni yang kita bahawa agama Islam ni satu cara hidup yang lengkap. So memang kena ada, and bukan saja dari segi orang beragama Islam. Kalau kita baca buku tokoh-tokoh yang bukan beragama Islam zaman moden ni pun, diorang pun semua berpegang pada beramal. Diorang berpegang kata apa pun, bukan ada yang macam saya tak ada agama tapi saya pegang amal ni, saya beramal atau ni charity ni saya pegang, saya sangat pegang. Universal value lah. Dia punya universal value. Jadi kalau kita tak nak percaya ajaran agama Islam, kita tengok agama ni cerita bersedekah, agama tu cerita beramal. Orang yang tak percaya, tak ada pegang agama pun cerita pasal beramal. Tak nampak ke satu corak, satu pattern kat situ pasal beramal ni? So dia adalah titik persamaan antara semua orang. Salah semua satu orang lah. kena buat kebaikan. Salah satu. Dan of course bila nak sebut tentang Musyrikin Mekah tadi, ultimate sebut ini salah satu je Allah nyatakan dalam surah ni, anak yatim kan. Tapi itu adalah paling teruk sekali lah. Benda lain sebenarnya. family dia rosak kan, hubungan antara pasangan macam mana dia, ialah kisah-kisah yang menanam anak perempuan sendiri. So itu satu kerosakan yang real lah, dan kita tahu akhirnya dia akan terhubung dengan keimanan dan agama yang tersebut tadi. Dan fawaidul lil musallin, patah balik pada ayat tadi Abdullah Ahmad, dia mengejutkan kita ya. Tak tahulah, mungkin first time kita baca, kita hafal tu kan, kita mungkin tak berapa teruka sangat apa benda dimasukkan. Tapi bila kita cuba fahami semula surah ni, fawaidul lil musallin ni very heavy lah untuk saya sendiri terima. Sebab dia beritahu pasal kita. Celakalah orang yang sembahyang, iaitu aku solat, Timmy solat, Ahmad solat. So dia, kenapa Allah tak terus gabungkan dia ayat keempat dengan yang kelima tu? Beritahu je lah orang yang bersolat yang lalai. Tapi Allah nak tarik perhatian kita untuk beritahu semua orang yang solat ni kena ambil perhatian kepada isu ni. Sebab ada orang solat dia tak baik,
Ada orang solat akhirnya tak menghalang dia daripada melakukan kejahatan. Why? So, dalam ayat ni dia jelaskan alladzina hum an solatihim sahun. Apabila solatnya tidak lagi mindful dalam solat. Itu isu mindfulness kan. Dalam solat pun dia tak dapat khusyuk. Mungkin dia khusyuk baca, tapi dia tak khusyuk dari sudut hati pula. Kan? Macam Ahmad sebut tadi lah, kita sebut lafaz ni dalam masa yang sama kita nak hadirkan hati, kita nak gabungkan segala-galanya. So itu satu skill yang kita kena study banyak kan. So soalannya adalah macam mana kita nak elakkan sahun ni, solat yang tidak lagi betul-betul meaningful kepada kita. Macam mana kita nak hadirkan meaning dalam solat kita, experience lah daripada lah. Macam mana nak hadirkan? Menghadirkan hati kita supaya solat tu tak jadi sahun macam teguran dalam Tak lalai lah. tak lalai. Macam awal tu ialah kenapa kita kena buat baik. Macam kena buat baik tapi kenapa? Kadang-kadang orang tanya balik kenapa. Macam sekarang ni lah, contoh kan, kita banyak tengok kalau TikTok, video dia berapa minit, kadang-kadang ada 30 saat, ada yang ni Instagram ke video dia berapa saat. Kita kadang-kadang dapat gambaran ilmu ni sekadar seminit besar ni. Kadang-kadang macam ayat tadi. Apa tadi ni ayat tadi? Musallin tadi. Fawaidul musallin kan. Ayat dia banyak tu. Kenapa tak panjangkan lagi? Maknanya kita kadang-kadang kita tengok the small scale picture tu, gambar tu kecil tu je. Kita kena tengok dalam skala yang besar. Kadang-kadang orang tengok Al-Baqarah panjang amat, tak mau, berat lah, berat. Padahal zaman dulu sahabat tu semua hafal. Boleh hafal, tapi kita tak mau pasal dah rasa benda kena simple short. Disebabkan kita punya skill ni dengan dunia kita ni, teknologi kita ni mengkecilkan. Kena buat takat tu je. Tapi siapa kata tahu? Sebab tu macam mungkin ayat tu mungkin ni daripada pandangan kecil saya lah. Kadang kita nak kena ayat Al-Quran tu kita kena menghadam semuanya, kita kena nak telan tu, kita kena belajar faham semuanya, bukan sekadar dari segi kecil je lah. Macam kenapa kita kena buat baik, kenapa kita kena jamu orang makan, kenapa kena tolong anak yatim, kenapa sebab kenapa kan, banyak persoalan tu ada. Tapi bila kita dekatkan balik dengan Allah, saya memang suka kalau satu ayat yang daripada surah Yasin, saya tak ingat ayat nombor berapa, tapi memang ayat tu dia dekatkan balik saya, dia memang terhentak kepala saya. Kadang-kadang tu saya jumpa dengan orang yang apilah dia nak makan, makanlah. Allah dah tentukan dia nak makan time bila, takdir dia bila dia nak makan, rezeki dia bila. Kita tak payah nak, biarlah dia, tak payah nak bawa makanan susah payah. Kalau orang buat kenduri, kita tak payah nak bawa lah karipap tu, menyusahkan nak simpan kat mana. Tapi kadang-kadang dalam Islam ni kita disuruh bawa juga, jamu juga, buang tangan juga, walaupun tak ada siapa suruh pun, tapi kita perlu juga untuk beritu. Kenapa? Dalam satu surah Yasin tu saya terhentak kepala saya yang wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala allazina kafaru lil ladzina amanu nut'imu man law yasha'u Allah at'ama. Ayat tu kita bersedekahlah juga walaupun diorang tu dah ditentukan rezeki diorang. Bersedekah juga walaupun rezeki anak yatim ni pun dah set lah. Semua orang rezeki dah set dah. Tapi bila kita sedekah ni, kita we are part of Allah punya kerja. Kita menjadi tukang bagi rezeki kat dia. Kita kerja macam Allah dah susun rezeki nak bagi kat dia. Kita tolong menjadi bahagian yang nak bagi rezeki kat dia. Orang, siapa-siapalah kat sini, siapa kita nak makan kan, kita bawa jamu, air ke, paling kodi pun, coklat kecil pun bagi. Kan? Tapi benda tu jadi rezeki kat orang tu. Jadi mungkin kadang-kadang saya suka buat macam ni bila kadang-kadang nak ibadat, saya rasa saya tak power. Nak solat, nak power, tak tahu khusyuk tak khusyuk. Tapi yang ni boleh buat, kita buat sikit, boleh ringan, boleh bawa pergi jumpa orang, boleh senyum, boleh bagi something yang baik, yang tu pun kita boleh buat. Jadi bila tak semayang tu, kita buat baik dengan orang. So benda ni insya-Allah bagi saya dia mendekatkan balik nak alignment tu juga. Saya ingat dia, kalau kita perasan kan, hadis Nabi SAW banyak menyentuh tentang faktor impak kepada ibadah tu yang akan menentukan berbaloi ke tidak ibadah tu. Macam Nabi pernah sebut dalam dua hadis berbeza, seorang perempuan yang beri minum anjing masuk syurga, seorang perempuan yang menyiksa kucing masuk neraka. Tapi ada ibadah kan? Ada ibadah. So dia dua benda yang berbeza. Perempuan yang pertama ahli maksiat, bagi minum anjing masuk syurga kan.
So bukanlah maksudnya kita lepas ni semua pakat buat itu saja kan, tapi dia bagi mesej. Akhirnya yang paling utama adalah macam mana dia terhubung dengan kebajikan kan. So ultimate banyak ni kita kalau kita nak mula lagi kan. Best ni, best ni. Dah geram, dah makin jumpa dah bunyi yang kita sembang ni. Surah ni dia sebut tentang satu sikap. Dan kalau saya nak namakan sikap itu sebagai sikap takabur. Sebab dia tadi kita sebut dia bermula daripada iman yang berkurang, menyebabkan dia kurang juga beri impak buat kebaikan pada orang. Okay? Tapi di tengah-tengah tu ada satu benda yang berlaku. Sebab dia tak adalah automatik. Tak solat tiba-tiba jadi jahat terus kan. Dia ada satu benda kat tengah-tengah tu, which is saya cuba letak, itu adalah satu sikap yang namanya sombong, takabur, mungkar. Dan itu ada kepada orang-orang musyrik Mekah. Dia tak rasa ada konsekuen kepada apa yang dia buat di dunia ni. Bila orang yang tak percaya pada akhirat, automatik lah dia fikir buat jahat je lah, dunia ni dah tak ada balasan. Tak ada balasan. Dan orang yang susah ni sampai ke akhir hayat dia pun dia rasa kecewa lah dengan hidup sebab tak ada hari akhirat. Sebab tu untung dengan iman ni kita tahu walaupun kita teraniaya, Allah akan ganti di akhirat nanti. Dia punya, Allah akan levelkan balik kan. So takabur satu sikap yang dangerous. Dia akan menentukan kita ke mana ke depan. So how to handle. Saya yakin setiap daripada kita ni ada sudut-sudut kehidupan kita yang kita akan rasa macam adalah rasa sombong sikit, bongkar sikit dan akan lahir sikap-sikap tak baik tu. So ultimate boleh kan. Okay, takabur ni senang. Saya rasa antara satu pintu masuk pintu masuk syaitan tu bila dia takabur tu. Dia tu kadang-kadang ni untuk kita orang Islam ni kadang-kadang yang warak ni sebab dia tahu dia tak boleh hasut. Dia cerita ni kan, aku tak boleh hasut lah, jangan semayang waktu dia dah selalu semayang, dia baca Quran. Okey, tak apa, kita tak tahu lah, kau bagus lah, kau semayang, kau baca Quran, kau beri sedekah, bukan macam adik kau. Adik kau tu adik kau baca Quran merangkak-rangkak. So takabur, walaupun dia tak cakap apa-apa kat adik perempuan, adik ni dia tak cakap apa-apa ni, tapi dia rasa so takabur ni kadang-kadang dia bahaya sebab dia kadang-kadang dia boleh membuat kita melakukan dosa tanpa melibatkan orang lain, tanpa bercakap. Kita duduk kat sini pun kalau kita takabur macam boleh meter dosa tak jalan dah. Meter dosa sebelah sini. Aku lagi bagus ada belah banyak. Ni lah untung. So lagu aku lagi sedap lah. Macam-macam lah. So takabur ni memang satu benda yang kita boleh tangani apabila kita kenal diri kita. Jadi kita kenal kelemahan kita kat mana. Kita takabur tentang cara jumpa kita ke, kita takabur pasal akaun bank kita ataupun pencapaian kita atau berapa selalu kita pergi masjid. So lain orang lain. Dia punya set of takabur dia lain. Dia ada banyak. Dia bergantung pada personality atau hati masing-masing. Nak rasa takabur tu kat mana. Kadang kita takabur pasal anak kita. Anak pun 9A. Dari situ. Kan? So dia akan link kepada superiority complex. Superiority. Kalau kita tengok psikologi ni, superiority complex ni sebenarnya lahir daripada inferiority complex. Sebab dia nak cover line, dia rasa cukup nak seimbang boleh. Cantik. So mungkin yang kita belum sentuh daripada Al-Ma'un adalah orang yang menerima surah ni iaitu Nabi SAW. Okay, sebab tadi kita mengulas apa yang kita nak reflect daripada surah tu, tapi akhirnya Allah Ta'ala bila start Ar-Ra'aita, Allah tanya pada Nabi sebenarnya kan, Ar-Ra'aita, adakah kamu telah perhatikan, adakah kamu telah melihat, iaitu Nabi SAW melihat sikap orang musyrikin Mekah yang buat tak baik pada orang kan? Dan of course Nabi SAW ni terkenal dengan keprihatinan dan sensitiviti dia kepada kejahatan. So bila sebut tentang charity kan, mungkin Ahmad ada story yang boleh share pada kita sebab Ahmad banyak terlibat dalam inisiatif Maulid semua tu kan. Saya rasa itu dekat dengan Ahmad. So macam mana Nabi SAW boleh menjadi inspirasi kita untuk buat baik? Kira Nabi Muhammad SAW dialah kesempurnaan yang perlu kita contohi. Semua orang dia yang complete kan, yang kita semua buat baik ni sebab nak ikut macam dia.
ada macam kalau kita contohnya macam charity tu, macam mana kita boleh buat baik dengan charity ni, macam mana kita boleh apa tadi, macam mana soalannya tadi? Kebaikan pada orang, macam mana nak dapat inspirasi daripada Nabi. Kita kalau boleh nak sebaik-baiknya kita nak ikut setiap langkah, setiap apa yang Nabi buat tu, yang itulah contoh kita, apa kita punya idola yang macam mana nak pergi, nak masuk syurga, nak jumpa Allah ni, kena ikut Nabi. Dan charity ni adalah salah satu yang saya rasa dia ibadah yang dia meleburkan hati orang tu, dia akan buang, telanjangkan dia, kosongkan dia, bagi dia rendah diri balik. Bagi saya rasa macam banyak akan macam tadi Timur pun cakap, kalau kita pergi tengok orang kaya-kaya je, kita duk teringin dia punya kereta, rumah dia kan. Tapi kita kena tengok yang orang-orang susah ni, baru kita akan rasa, satu, kita bersyukur lah, ya Allah. Tapi bila datang takabur ni, kita nak tolong orang. Saya pernah ada satu situasi ni waktu kami bersama dengan kumpulan Islamic Relief kami ke India untuk nak mendirikan sebuah sekolah untuk perempuan, sekolah agama untuk perempuan di India. Dan di sana memang kes dia teruk sikit pasal kes rogol, sebab di perkampungan tu, di kampungan nama Goda. Dan waktu tu saya mula-mula pergi tu ingat nak tolong diorang. Diorang ni miskin, memang jauh pendalaman yang kita nak tolong. So niat kita nak pergi tolong. Tapi itulah bila cerita pasal takabur tu, kita rasa macam kita nak tolong. Tapi apa yang terkejutnya saya, bila habis program kami di sana, saya balik-balik tu saya tak rasa saya tolong dia orang, saya rasa dia orang yang tolong saya. Yang teranjangkan saya balik, orangkan balik pasal pergi sana tu. Suasana di sana banyak, bila saya tengok balik, miskin, anak-anak kadang-kadang tak pakai seluar, umur 5 tahun ke bawah kadang-kadang pakai t-shirt pun tak ada, dia orang akan pakai button dan basuh, kadang-kadang pampers tu dia orang akan pakai balik yang tu, ulang balik basuh. Dan memang hidup susah, dan kita, ya Allah, sedihnya bila tengok suasana macam ni. Tapi kita jumpa-jumpa dia, lepas tu kadang-kadang ada salah seorang daripada tim kami tu tengok pokok, nampak macam buah kan, nampak buah mangga kot. Lepas tu seorang tu, orang kampung tu, dia nampak kami tu, tengok je kan, dia tu panjat pokok tu, dia tu bagi kat kami. Ya Allah, kami macam malu tau, kami yang datang nak tolong. Tapi dia nampak kami duk tengok buah kan, kami duk tolong. Dia tak faham pun kami cakap. Bahasa kami tu bahasa Melayu kan, kami cakap kan, dia orang cakap bahasa Urdu. Tapi bila dia nampak tu tunjuk-tunjuk buah tu, dia terus ambil panjat pokok yang saya terus, ya Allah, macam mana ni kan. Dia cakap buah mangga. Tapi dia ingat kita, dia ingat kau cakap kita teringin kan. Dia panjat, dia ambil, dia turun, dia bagi kat kita. Dia potong-potong semua siap bagi kat Allah. Kita malu. Dan kadang-kadang yang ni charity work ni bukannya sebenarnya kita nak tolong orang tu. Sebenarnya memang betul Allah kata nak tolong kamu yang ditolong dia orang tu. Sebenarnya kamu yang perlu betulkan diri kamu tu. Macam saya ada satu lagi kisah yang arwah pakcik saya yang meninggal. Dia memang sangat-sangat, bagi saya tak pernah jumpa orang macam dia. Dia duduk kat rumah, dia tak pakai baju. Dia relax, sembang dengan semua orang, senyum, sengih dia. Kalau dekat, dia duduk di Penaga. Dan dia memang satu kampung tu orang akan kenal dia. Dia suka repair bicycle budak-budak semua lah. Kalau datang tu. Memang dia suka bagi repair bicycle budak-budak, dan budak-budak pakcik semua datang tolong kan. Dia memang kalau rajin, ramah, sembang selalu. Dengan aku pun sekali, aku tak tahu, memang terikat. Tapi satu, dia meninggal tu waktu bulan Ramadan yang ke-27. Dan dia keluar bawa motor nak bawa balik makanan untuk keluarga. Dan waktu meninggal tu, sebab meninggal tu, dia nak beli nasi goreng untuk buka puasa. Dia teringin, tapi hari tu nak jadikan cerita, dia teringin nak pergi beli buah pisang nak bawa balik. So bila balik tu ada kemalangan aksiden, dan kat situ bila saya tengok dalam gambar family WhatsApp tu kan, kita nampak lah bila makanan tu berteraburan di atas jalan. Pisang tu pun teraburan atas jalan. Dan 2 hari lepas tu dia meninggal lah. Memang saya rasa jamu makan ni sebenarnya satu ibadah yang sangat besar, charity yang sangat besar.
amal ibadat yang sangat besar, yang kita tak perlu buat apa pun sangat, tak perlu ambil wuduk, tak perlu buat apa pun, tapi kita jamu orang makan je satu benda yang sangat besar yang Allah akan pandang, insyaAllah. Allah, saya rasa ini kisah yang real kan. Maksudnya ini bukan movie yang kita tengok dekat wayang, ini bukan cerita apa yang orang forward surat layang. Ini cerita benar yang berlaku antara kita. Dan saya yakin kita semua berkongsi inspirasi yang sama, Nabi SAW. So itu hubungan jawapan tadi dengan soalan kita kan. Dan Nabi SAW selalu sangat banyak dalam Nabi punya nasihat. Very simple. Bila orang tanya Nabi macam mana nak didik rasa rendah diri kan, dia cakap pergi ziarah anak yatim. Simple, very simple kan. Macam cerita tadi kan, kita terus rasa macam kita dengar cerita lah Ahmad, kita bukan pergi India pun, kita tak kenal pun pakcik tadi, tapi kita rasa dengan cerita yang simple tu kita terus automatik sepatutnya kita macam tu. Dia macam satu nasihat tak langsung yang sangat simple yang Nabi berikan pada kita. Pergilah jumpa orang susah, pergilah jumpa orang yang buat charity lebih banyak daripada kita, supaya kita tahu yang kita ni tidak ada apa-apa pun kan? Dan kita kena terus untuk fight lah untuk pastikan kita berterusan tetap dalam keimanan kan. Dia sama macam ayat dalam surah Al-Ma'un juga, bila Allah menegur fawailul lil musallin tu bukanlah masa lepas ni tak payah solat lah, dan memang celaka-belaka kalau orang yang solat kan, tapi dengan maksud struggle tu. Memang kita kena selalu struggle, berusaha untuk align diri kita, pastikan semula susun langkah kita untuk kita perbaiki diri kita daripada semasa ke semasa lah. Dia tidak akan ada kesempurnaan. Tidak akan sempurna, kita akan sentiasa struggle. So last kita dah di hujung dah. Kalau ultimate nasihat apa? Ada apa-apa yang bagi? Sebenarnya tak ada. Cuma tak sambung apa yang Allah cakap tu, memang bagi makan kongsi makan lah, kongsi rezeki kita memang murah sangat, senang sangat kan. Jadi kalau mungkin pesan saya yang saya bayar dari ayah saya ialah, bila orang tawarkan makanan ke minuman ke, kalau boleh jangan tolak, sebab kita ambil tu, kita menolong dia buat baik, kita tolong dia beramal, kan. Sebab dulu masa saya pergi ikut ayah saya ziarah orang ke kan, kita dah makan dah ni, sampai rumah tu dia jamu makan kan. Memang kalau dia jamu makan kita tak ambil, memang lepas tu kena marah dengan brother ayah saya lah. Dia akan tengok, kau ni kenapa? Kau tak nak tolong orang buat baik ke? Kau tak nak buat baik tak apa tau, kau tolong orang buat baik, jamah sikit. So kadang-kadang memang penuh ni kan, tapi orang makan lah, okey lah ambil sikit cubit dia kan, satu pisang dia kan. So itu penting lah, kita tolong orang lah. Ahmad ada lagi yang berbaki? Kita terluar lagi, takut ada apa-apa simpan. Kalau makan tu jangan kita tolak lah kan. Orang bagi tu satu hadiah yang kita tak tahu susah payah dia macam mana dia bawa untuk kita bawa untuk orang ni bulan puasa ni pun kalau boleh jamulah orang buka puasa, makan buka puasa tu, pahala dia ya Allah besar mana, kita pun tak tahu besar mana, gunung Uhud tu besar mana, besar tu berganda-ganda macam mana, kita tak tahu macam mana amalan kita apa yang bawa kita masuk syurga tu. Tapi kita buatlah, tiap-tiap hari boleh buat pahala ni. Nak buat tu senang, nak buat jahat ni senang je, nak buat baik ni sebenarnya susah, tapi buat sikit-sikit pun jadi. Tapi lama-lama insya-Allah yang tu, mudah-mudahan yang benda-benda kecil yang kita jamu orang makan, mulakan benda yang kecil. Kita boleh buat istiqamah sikit-sikit, insya-Allah mudah-mudahan semua orang dapat masuk syurga pasal amalan kita yang kita buat kecil, insya-Allah. Sedekah ni amalan yang mengalir kan. Kita mati esok tu salah satu dunia akan berbesar, insya-Allah. So kita di hujung. Anda ada nak cakap apa-apa tetamu? Tak boleh bercakap. Saya rasa yakin sesi kali ini sesi yang mungkin sangat menyentuh hati kita, dengan surah yang sebenarnya sangat besar disampaikan kepada generasi tersebut. Dan tentu sekali inilah yang kita nak daripada sesi Quran di qalbi kita, supaya Quran itu masuk ke dalam hati kita. Baik, terima kasih Ahmad, terima kasih Ultimate, dan terima kasih para penonton yang bersama dengan kita. Boleh nantikan sesi yang akan datang, tolong kongsikan dengan kawan-kawan supaya kita dapat berkongsi kebaikan dalam perkongsian kita ini, insya-Allah. Quran di qalbi, Quran di hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.